Ke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa was sami'ul alim. Sekalung apresiasi buat yang berhormat Tuan Speaker Dewan serta ahli-ahli Dewan Muda Johor yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. 2, 3, kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? Saya Surya sedang tegak berdiri, wakil ketiga daripada pihak pencadang. Yang berhormat Tuan Speaker, saya Surya DMJ Segamat 03 daripada Jawatan Kuasa Pendidikan Teknologi dan Kerohanian mohon menyokong sepenuhnya usul bahawa persidangan ini mengambil ketetapan agar Kerajaan Negeri Johor menstrukturkan semula pinjaman pendidikan di bawah Yayasan Pelajaran Johor. Pihak YPJ seharusnya meningkatkan kuota beasiswa dan pinjaman pendidikan untuk anak Johor yang belajar di IPTA juga IPTS selain KYPJ, selain IPTS yang di bawah KYPJ. Hal ini kerana seperti yang umum tahu, YPJ hanya menawarkan beasiswa atau pinjaman pendidikan untuk anak Johor yang berjaya meneruskan pinjaman ke peringkat tertinggi, iaitu bagi IPTA di dalam untuk pelajar yang berjaya meneruskan pengajian di dalam dan luar negeri Johor untuk program diploma dan ijazah sarjana muda sahaja, akan tetapi bagi IPTS pula hanya diberikan kepada Kolej Yayasan Pelajaran Johor untuk diploma sahaja dan Kolej Kemahiran Johor KKJ untuk sijil kemahiran dan diploma kemahiran sahaja. Kenapa? Mengapa ia perlu ditehadkan sebegitu? Sedangkan ramai anak Johor yang amat memerlukan beasiswa serta pinjaman pendidikan demi menyambung pengajian. Tetapi malangnya tempat pengajian bukanlah di KYPJ dan Kolej Kemahiran Johor. Adakah ini adil untuk anak Johor yang berpeluang untuk menyambung pengajian di IPTS di luar negeri Johor? Di mana juga ada juga IPTS di luar negeri Johor yang mempunyai prestasi lebih baik berbanding KYPJ dan KKJ. Yang berhormat Tuan Speaker, suka saya petik semula kata-kata daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' An Hafiz Ghazi semasa perasmian semalam. Dengan izin, if you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you go together. Okay. Sememangnya, pendidikan bukanlah segalanya. Namun perlu diingat bahawa dengan pendidikanlah dapat mengubah lanskap dunia. Sehubungan dengan itu, dengan adanya pertambahan kuota yang memberi manfaat kepada anak Johor daripada Johor sendiri, maka tidak mustahil DNA Johor ini akan terbang tinggi dan merealisasikan harapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam merealisasikan Johor maju menjelang 2030 nanti. Tambahan lagi, saya petik daripada kata-kata Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, di mana beliau mengatakan di Johor yang merupakan golongan miskin tegar ada 4,000 keluarga dan misi Menteri Besar untuk Johor dalam masa 5 tahun mahu jadikan angka ini kosong, daripada 4,000 kepada kosong. Bagaimana golongan ini mahu mengubah hidup mereka, ekonomi hidup mereka? Bermula dari pendidikan yang akan meningkatkan taraf hidup mereka. Dapat pula yayasan negeri sendiri yang membantu. Kita pasti golongan inilah yang akan bersama bangkit memberi semula bakti kepada negeri tercinta. Paling tidak pun, YPJ berjaya mengurangkan graduan di Malaysia
malahan di Johor yang tidak tamatkan pengajian dengan gelaran sebagai penghutang. Hutang apa? Hutang belajar. Kita tidak mahu perkara ini, tapi inilah yang sudah lama berlaku, keraduan yang bergelar penghutang. Kita beri contoh ketara yang boleh kita lihat dari beberapa pembiayaan pendidikan dari negeri lain. Antaranya ialah Sabah. Sabah, mereka memberikan tajaan derma siswa, biasiswa pinjaman pengajian tinggi yang mengikuti pengajian di peringkat sijil, diploma atau ijazah sarjana muda. Untuk IPTS pula, mereka juga memberikan pinjaman atau pembiayaan pendidikan untuk anak negeri mereka sehingga ke peringkat antarabangsa. Bab kata Nabi Muhammad SAW, menuntut ilmu biarlah sampai ke negara China. Saya beri contoh bagi negeri Perak pula. Yayasan Negeri Perak, syarat IPTA mereka adalah mendapat tawaran melanjutkan pengajian sepenuh masa bagi peringkat diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana iaitu master, PhD di IPT luar negara yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Juga terdapat 23 IPTA yang layak, juga 4 universiti GLC dan 35 IPTS. Untuk IPTS pula, semua pengajian tinggi swasta yang bertaraf universiti dan kolej universiti di dalam negara dan institusi pengajian tinggi swasta yang bertaraf institusi atau kolej di dalam negeri Perak. Semua jenis kursus yang ditawarkan oleh pihak IPTS yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia iaitu MQA. Seterusnya, saya beri contoh untuk negeri Selangor pula. Negeri Selangor memberikan pembiayaan atau pinjaman pendidikan bagi mereka yang dapat sambung belajar ke peringkat tertinggi secara sepenuh masa, juga sama seperti negeri lain tadi iaitu ijazah, diploma dan sebagainya. Dan untuk IPTS pula, mereka tidak terhad memberikan pembiayaan pinjaman pelajaran kepada anak negeri mereka. Untuk Melaka pula, Melaka juga istimewa. Syarat permohonan senang saja, iaitu menerima tawaran kemasukan ke universiti atau institusi pengajian tinggi yang ditetapkan sama ada ke UA atau IPTS. Itulah perbandingan yang kita boleh lihat di beberapa negeri. Kebanyakan negeri memberikan tawaran kepada IPTS yang pelbagai, malahan untuk anak negeri mereka pergi menyambung pelajaran ke luar negara. Jadi mengapa tidak Johor yang besar ini, yang merupakan salah satu memberikan income tertinggi kepada negara Malaysia, juga meluaskan syarat pinjaman pendidikan untuk IPTS yang layak? Tambahan pula, baru-baru ini keluar kenyataan artikel atas talian pada Julai 2022 di mana Malaysia telah menyemak semula had pendapatan garis kemiskinan PGK kepada 2,208 berbanding kadar ringgit Malaysia 980 yang telah diguna pakai sejak tahun 2005. Berdasarkan PGK baru ini, kadar kemiskinan pada tahun 2019 adalah 5.6%, iaitu 405,441 isi rumah. Berbanding dengan kadar kemiskinan 2016 adalah 0.4%, iaitu 24,700 isi rumah yang diukurkan metodologi PGK pada tahun 2005. Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri juga ada memberikan kenyataan pada September 2021 sebanyak 20% atau kira-kira 580,000 isi rumah daripada kumpulan M40 kini beralih kepada had pendapatan di bawah kumpulan B40.
Oleh itu, pandemik COVID-19 dengan izin menyebabkan kadar kemiskinan tegar di Johor meningkat kepada 5.9% pada tahun lalu berbanding 3.9% pada tahun sebelumnya. Petikan ini daripada kenyataan mantan Menteri Besar Johor Yang Berhormat Dato' Engineer Hasni bin Mohamad pada November semasa pembentangan Belanjawan Johor 2022. Jadi data-data ini telah menunjukkan bahawa jumlah mahasiswa Yang Berhormat Tuan Speaker, suka saya dapat perhatian daripada Tuan Speaker Yang Berhormat Tuan Speaker di sini tentang kaedah pelaksanaan yang akan ditekankan adalah YPJ perlu menyemak semula keperluan untuk membuka kuota pemberian pinjaman YPJ kepada IPTS yang lain, tidak kira di dalam maupun di luar Johor. Namun, menerusi pengamatan dan perbincangan bersama agensi tersebut, ada satu perkara signifikan yang menjadi kekangan selama ini, menyebabkan YPJ menghadkan pinjaman tersebut hanya kepada KYPJ dan KKJ, iaitu mengenai dana. Justeru, seperti mana yang disebutkan oleh rakan saya yang pertama tadi, iaitu DMJ Kota 04, adalah mengenai satu keperluan untuk kerajaan negeri di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, iaitu Dato' An Hafiz Ghazi, bagi menyediakan atau memperuntukkan dana khusus bagi YPJ untuk kegunaan pertambahan, dana untuk tujuan pinjaman pelajaran kepada semua yang memerlukan. Sebagai penutup, saya Suryadi MJ Segamat 03 memohon cadangan usul ini diterima Dewan kerana betapa besar peluang yang akan kita buka demi masa hadapan generasi Johor apabila usul ini diluluskan juga dipersetujui semua. Mungkin ada ganjaran pahala buat kita semua di Dewan Muda Johor ini yang sentiasa berjalan apabila kejayaan usul ini dapat direalisasikan. Untuk apa jadi bujang? Hidup sepi sendiri saja. Ingin hati menghujah panjang. Apa daya sudah habis masa. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih DMJ pembahas yang ketiga. Saya macam kena jawab dia punya pantun tadi. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama DMJ Johor. Usul dicadang memperkasa siswa-siswi terus berbakti di negeri Johor. Saya pelik tadi kenapa tak ada ahli DMJ yang bangun tanya ke apa. Saya nak usik, kesian pula takut dia menangis kat situ. Dipersilakan pembahas yang keempat.